Lagu Negaraku dan UTM Terbilang akan dinyanyikan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahaya Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahaya Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Segala bermula cemerlang mencipta gemilang, bertuah bumiku menyaksi bersama kita berjuang. Bersada dunia, senada wawasan negara, berlahir insan luhur jiwa, mampan menambah dunia. Perkongsian pintar, universiti dan industri, kreatif inovatif, pembelajaran teras, aplikasi dan kompetensi, tekad mencapai visi demi semangat negara. Kami mencurah bakti, nasib berdiri terus dibela. Kepada ibunda kami berjanji, UTM ku cemerlang, UTM ku gemilang, UTM ku gemilang, UTM terus berjuang. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Ghazali bin Umar, menjalankan fungsi Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurul Fajar bin Abdul Manap, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib bin Dora, penceramah siri syarahan perdana Kemahiran
Kepimpinan dalam Memacu Perubahan Organisasi yang berusaha Profesor Madya Dr. Safiah binti Siddiq, Dekan Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan UTM, penolong-penolong Naib Chancellor, barisan dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil dari College Universiti Islam Melaka KUIM, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis siri syarahan perdana Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib bin Dora, Kemahiran Kepimpinan dalam Memacu Perubahan Organisasi. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Susun langkah ke puncak angsi, melihat alam maha pencipta. Program dianjur, pengalaman dikongsi, manfaat bersama, harapan dicita. Sebagai pembukaan majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Dr. Muhammad Akmal Nur bin Rajikun, Pengarah Pusat Islam UTM bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada pagi yang mulia ini bersempena dengan majlis siri syarahan perdana yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib bin Dora, kami menadah tangan memuji dan bersyukur kehadrat-Mu ya Allah atas segala nikmat limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup aman, damai dan harmoni di bumi-Mu yang bertuah ini. Serta jadikanlah majlis kami ini majlis yang dipelihara daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan dan melalaikan dari berbuat ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya hadi ya muhtadi, gunakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kami, di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, serta jadikanlah kami orang yang berada di dalam keredaan-Mu. Ya Fattahu ya Alim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami berhimpun pada pagi ini untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Gunakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara. Eratkanlah perhubungan antara kami untuk terus bekerjasama dan bersepakat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, mematuhi segala perintah-Mu dan Rasul-Mu yang mulia, agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna. Allahumma dfa'na 'anil ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasufal mukhtalif wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min buldanna hadza khassatan wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami serta seluruh dunia daripada wabak coronavirus yang sedang melanda di dunia ini. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berilah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit yang merangi wabak ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Dr. Muhammad Akmal di atas pembacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan sesi pengenalan biodata oleh Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Ghazali bin Omar, menjalankan fungsi Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurul Fajar bin Abdul Manap, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Penolong-penolong Naib Chancellor. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Safiah binti Siddiq, Dekan Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan. Yang berbahagia Encik Mak Zarif, pendaftar UTM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib bin Haji Dora, pengucap pertama bagi siri syarahan perdana kali ini. Pegawai-pegawai kanan universiti, staf, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama kali, marilah kita melafazkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini bersempena program syarahan perdana Universiti Teknikal Malaysia Melaka bagi siri pertama tahun 2021. Mungkin kali ini ada kelainan sikit sebab kita hendak meraihkan seorang profesor di UTM. Penganjuran program perkongsian ilmiah seumpama ini merupakan platform terbaik bagi ilmuwan universiti, terutamanya di kalangan para profesor, untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman meluas dalam bidang kepakaran masing-masing bersama seluruh warga universiti. Berdasarkan perancangan universiti menerusi Pusat Kecemerlangan dan Kesarjanaan Akademik KAIS, kita berhasrat untuk menganjurkan sebanyak beberapa siri, mungkin 4 tahun ni, syarahan perdana pada tahun ini. Alhamdulillah, siri pertama perkongsian ilmiah bagi tahun 2021 ini, tahniah KAIS, dimulakan dengan perkongsian dari Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib bin Haji Dora, Profesor dari Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan atau IPTK, dengan tajuk Kemahiran Kepimpinan dalam Memacu Perubahan Organisasi. Jadi saya di sini ada biodata ringkas Datuk Taib. Jadi saya bacakan dengan penuh rasa bangga. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib bin Dora dilahirkan. Ni dia bagi tahu dia punya date of birth. 5 Julai 19 ada peminat tu. 1961. Ini insya-Allah bakal profesor akan datang. 2 orang dilahirkan pada 5 Julai 1961 di Kampung Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya, Kuala Lumpur pada tahun 1980. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda pada tahun 1984, ijazah sarjana pada tahun 1991 dan seterusnya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang sosiologi bandar pada tahun 1997. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Taib bin Dora kini merupakan profesor dalam bidang sosiologi bandar dan pembangunan manusia di Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan IPTK, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dalam pentadbiran akademik di 3 buah universiti, iaitu di Universiti Teknologi Malaysia selama 19 tahun, di Universiti Teknikal Malaysia Melaka selama 10 tahun dan di College Universiti Islam Melaka atau KUIM selama 6 tahun. Beliau juga merupakan antara perintis dalam penubuhan awal universiti ini yang dahulunya dikenali sebagai College Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia atau KUTKM. Menerusi jasa dan sumbangannya dalam kepimpinan akademik ketika berkhidmat di universiti-universiti ini, beliau pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pengurus Operasi Pusat Kajian Dasar dan Polisi Teknologi, Dekan Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia di UTM. Manakala di UTM pula, beliau pernah dilantik sebagai Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Dekan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan dan Dekan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan. Selain itu, beliau turut dilantik sebagai Naib Chancellor di College Universiti Islam Melaka, menerusi 2 kali pelantikan di jawatan tersebut sehingga kini. Di peringkat antarabangsa pula, beliau pernah dilantik sebagai Fellow Penyelidik di Center for Asian Studies
University of Amsterdam, Holland tahun 1995, Fellow penyelidik di Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepun pada tahun 1999, dan Profesor Pelawat serta penyandang kursi pengajian Melayu China di Beijing Foreign Studies University, Beijing, China tahun 2011 hingga 2015. Sehingga kini beliau telah melibatkan diri dalam 40 penyelidikan, menghasilkan 15 buku karya asli, 28 artikel jurnal, 14 artikel dalam majalah dan 91 kertas kerja prosiding di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya yang terlatest ialah buku ni lah. So tahniah. So this is the book yang kita akan hasilkan atau terbitkan apabila seseorang profesor itu memberi inaugural speech, insyaAllah, di UTM. Beliau juga merupakan Ketua Editor Journal of Human Capital Development, terbitan penerbit UTM tahun 2008 sehingga kini, dan pengerusi jawatan kuasa penerbitan universiti dalam bidang sains sosial. Dia tak boleh panjang, saya kira kan banyak lagi kan. I'm sure Datuk Taib punya ni panjang ni. Jadi saya saya potong sikit lah. Okey. Hadirin dan hadirat sekalian. Tapi tak adalah potong banyak sangat. Datuk Taib okey kan tadi? Okey. Dah penuh, dah banyak lah tu dah cerita. Di atas faktor pencapaian cemerlang dan pengalaman meluas ini, saya amat yakin para hadirin sekalian sudah tidak sabar untuk mendengar perkongsian yang bakal disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib bin Dora sebentar lagi. Diharapkan sesi perkongsian ini dapat memberi inspirasi, meluaskan lagi pengetahuan dan pengalaman kita bersama, menerusi ilmu-ilmu baharu dan pengalaman-pengalaman terbaik yang bakal dikongsikan. So ada pantun satu ni. Pohon berangan berteduh serama, subur merimbun bunga melati. Ilmu dikongsi, manfaat bersama, anjakan warga membina universiti. Jadi dengan ini saya sudahi ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk Wira, Naib Chancellor, di atas sesi pengenalan biodata itu tadi. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan montaj siri syarahan perdana ini serta video semarak kasih.
Di kesempatan ini saya nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung kasih sayang terutama sekali buat kedua ibu bapa saya yang telah pun pergi meninggalkan dunia ini, Tuan Haji Dora bin Daim dan juga Hajah Cik Wah binti Baba yang telah mendidik, yang telah melahir dan mendidik saya sejak daripada kecil sehinggalah saya berdiri pada hari ini. Sesungguhnya jasa dan juga pengorbanan kedua-dua orang tua saya tidak terhingga dan tidak akan dapat saya balas. Satu ungkapan yang tidak dapat saya lupakan, yang mana kedua ibu bapa saya sering mengatakan bahawa kita ni orang miskin, tak ada apa harta yang nak kuberikan pada kau. Kalau kau tak belajar bersungguh-sungguh, maka tidak ke manalah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, setiap hari hanya 20 sen ataupun 50 sen yang diberikan oleh mak dan ayah saya untuk saya pergi ke sekolah rendah pada ketika itu. Dengan duit itu, setiap kali saya mencium tangannya, mencium tangan kedua ibu bapa saya, malah sebelum saya melangkah pergi ke sekolah, biasanya saya akan pergi mendapatkan abah saya yang sedang menoreh getah di belakang rumah. Saya akan mencium tangannya sebelum saya pergi ke sekolah. Dan itulah kata-katanya setiap kali disebutkan, hanya pelajaran yang akan menjadi harta dan juga akan menjadi sokongan pada kau pada masa akan datang. Abah tak ada harta, abah tidak ada apa yang nak berikan pada kau. Jadi kalau pelajaran kau berikan penekanan, pelajaran kau berikan keutamaan, itulah bekalan pada masa akan datang. Itulah yang akan menjadi kebanggaan dan kejayaan kau. Jadi dengan kata-kata itu tuan-tuan dan sekalian, saya berusaha belajar sehingga menjadi seorang profesor pada hari ini. Walaupun saya bukanlah daripada kalangan orang yang senang, memang daripada kalangan orang yang miskin, tapi itulah kata-katanya yang telah memberikan rangsangan dan dorongan untuk saya berjaya pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih mak dan abah. Nama timbangan saya, walaupun saya selalu membahasakan diri saya sebagai aib saja, kini telah berdiri pada hari ini menjadi seorang profesor dan berjaya. Alhamdulillah, akan bersara tak lama lagi dengan pencapaian ini. Semuanya adalah berkat didikan dan doa daripada mak dan ayah, mak dan abah selama ini yang telah mendidik sehingga berjaya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat ke atas roh mak dan abah di alam barzah. Mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Haji Dora bin Daim dan Allahyarhamah Hajah Cik Wah binti Bapa. Tak lupa juga kepada adik-beradik saya yang selama ini juga banyak memberi sokongan material dan juga bukan material. Terutama sekali kakak saya yang sulung, yang Cik Haji Dora, dan kemudian diikuti oleh abang saya iaitu Tuan Haji Nawi bin Haji Dora, yang selama ini merupakan saya punya sponsor, funder, terutama sekali dalam hal-hal keuangan persekolahan saya sampai ke universiti. Abang saya ini iaitu Tuan Haji Nawi bin Dora adalah merupakan tonggak kepada keluarga kami, yang mana dia dulu terpaksa tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, terpaksa bekerja untuk memberi sokongan kebendaan keuangan kepada kami sekeluarga. Terima kasih bang, terima kasih Bang Nawi yang mana telah banyak memberikan banyak sokongan kebendaan, sokongan dari segi moral dan sebagainya pada saya sehingga berjaya pada hari ini. Selain daripada Bang Nawi, terdapat juga terima kasih pada arwah kakak saya iaitu Hajah Asyah yang telah pun meninggal dunia 3 tahun lepas, dan juga abang saya Mat Alif, Khalid, dan adik saya Muhammad Arif dan juga Anita. Terima kasih pada semua adik-beradik yang telah banyak memberi sokongan dan juga dorongan pada saya. Dan tidak lupa saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih, sekalung kasih sayang yang tidak terhingga kepada isteri dan juga kelima-lima orang cahaya mata kami. Isteri saya Datin Hajah Zubaidah binti Makrus yang telah banyak berkorban masa dan tenaga
untuk memasak untuk saya, menjaga anak-anak untuk saya dan sanggup memberikan banyak kerjasama dan juga dorongan pada saya. Pertama sekali mendidik kelima-lima orang anak kami, iaitu Muhammad Syafiq, Muhammad Syazwan, Muhammad Syahizat, Nur Alia Natasha dan juga Muhammad Syahmi. Kelima-lima orang cahaya mata kami alhamdulillah semua telah pun membesar. 3 orang telah pun berkeluarga, 2 masih lagi belum berkeluarga, dan 3 daripadanya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dan insya-Allah akan menjejaki atau menuruti jejak saya untuk mendapatkan PhD pada masa-masa yang akan datang. Jadi pada isteri Datin Hajah Zubaidah binti Makrus, I love you so much. Thank you for everything. Thank you. Dan kepada anak-anak saya dan juga menantu saya, Aiwana, Ili Amira, Suhaida dan 4 orang cucu kami, yang mana cucu yang terbaru baru saja kira-kira sebulan yang lepas. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi, semuanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan terima kasih pada seluruh ahli keluarga saya. I love you so much. Love you so much. Thank you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan berakhirnya tayangan video semarak kasih itu tadi, tibalah kita ke kemuncak acara pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Bendora, pengucap tama siri syarahan perdana yang bertajuk Kemahiran Kepimpinan dalam Memacu Perubahan Organisasi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Melaka Kumaju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Terima kasih puan pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Terima kasih Prof di atas kesudian bersama dengan kita dalam syarahan perdana. Yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM. Yang berbahagia Profesor Dr. Ghazali bin Omar yang menjalankan fungsi Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan Inovasi UTM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nurul Fajar bin Abdul Manaf, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTM. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Safiah binti Siddiq, Dekan Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan. Penolong-penolong Naib Chancellor, barisan dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil dari Kolej Universiti Islam Melaka, kaum keluarga saya yang turut bersama pada hari ini, isteri dan 3 orang anak saya, serta 5. Wah, so surprised. Saya tak menyangka kelima-limanya ada. Thank you. Alhamdulillah. Saya menyangka pagi tadi 3 orang aja. Rupanya yang daripada Johor dan daripada Cyberjaya juga bersama-sama. Dengan cucu-cucu kami 3 daripadanya. Seorang tu baru sebulan lebih tak dapat datang lah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. I love you. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai permulaan ni biasalah ni, nak mengurangkan kabrah sikit. Macam-macamlah keadaan dia. Jadi tuan-tuan, walaupun saya ni berbiasa juga bercakap atas pentas ni, tapi hari ni lain macam. Dia punya crowd dan majlis tu membuatkan saya wow saya
Bolehkah saya bercakap hari ini? Walaupun sudah biasa bercakap dengan hal-hal seumpama ini. Satu perkongsian yang saya kira yang tidak saya jangkakan. Okey, thank you. Terima kasih. Satu perkongsian pengalaman yang mana kalau nak dikira dari segi pengalaman saya dan juga kepakaran saya ni, Datuk Wira, saya ni pakarnya ialah kemiskinan bandar. Saya membuat kajian kemiskinan bandar ni mengata-ngata. Sehingga ke Jepun di Kyoto dulu, saya berada di satu tempat sebagai fellow penyelidik di satu tempat yang dinamakan Kamagasaki. Kamagasaki itu satu tempat di Kyoto yang menempatkan orang-orang miskin dan juga gelandangan, tak ada rumah, homeless dan sebagainya, yang mana kemudian gelandangan ini akan diberi kerja secara daily workers. Mana orang-orang majikannya nak ambil dia bekerja tu, dia datang ambil and then buat itu. Itu tahun 1999. Jadi pengalaman itu yang sebenarnya ketika berada di Kyoto tu, saya balik dan terlibat dalam beberapa mesyuarat dan juga pembentangan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Masa itu Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil, dan kemudian sahabat baiknya Datuk Rozia Omar. Itu semua antara orang yang rapat dengan saya. Jadi saya balik tahun 1999 itu, tahun 2000, 2001 dan sebagainya itu, saya kemukakan idea tentang Kamagasaki di Kyoto itu. Saya kata, kenapa kita tak buat tentang Kamagasaki ini di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar tempat yang ada di sekitar ini sebagai satu institusi pusat sehenti bagi membantu orang miskin. Jadi agaknya daripada situ beberapa ketah kerja dibuat, walaupun bukan saya yang mempelopori ketah kerja tersebut. Tapi akhirnya pada tahun 2011 wujudnya Anjong Singgah. Sekarang ni kalau Datuk Wira dan rakan-rakan sekian pergi di Kuala Lumpur, Jalan Hang Lekiu, adanya Anjong Singgah. Konsepnya sebiji macam Kamagasaki di Kyoto itu. Iaitu satu tempat di mana menempatkan orang-orang gelandangan, orang miskin, diberi bantuan, diberi penempatan sementara, dan kemudian diberikan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu tentang konsep Anjong Singgah dengan Kamagasaki berdasarkan pada pengalaman saya bekerja ataupun membuat penyelidikan dalam bidang kemiskinan bandar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini saya tidak bercakap tentang kemiskinan bandar lah. Ini saya bercakap tentang atas kapasiti saya sebagai profesor di Institut Pengurusan Teknologi dan Usahawanan ini, yang ada kaitannya ialah generic skill dan juga kepimpinan. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya juga nak mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan lain yang datang. Profesor Datuk Jailani, thank you. Datuk Jailani ni dia junior sikit daripada saya dari segi datuk. Datuk saya pagi, dia petang. Tapi kalau tengok dari roman itu, kelihatannya dia lebih berusia daripada saya. Janggut dia agak lebih panjang daripada saya lah. Yang berbahagia Profesor Dr. Syarin, sahabat dan juga teman yang banyak berkongsi pengalaman sejak daripada penubuhan ke UTKM lagi. Begitu juga dengan Prof. Go dan juga rakan-rakan yang lain. Daripada Kolej Universiti Islam, saya ucapkan selamat datang. Jadi tengoklah macam mana orang UTM dia buat, macam mana keadaan dia, besok kita buat di Queen pula. Kita akan mulakan nanti. Ini satu contoh model yang baik untuk kita laksanakan di peringkat institusi pengajian tinggi kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, syarahan saya pada hari ini ialah tentang kemahiran kepimpinan sebagai teras perubahan organisasi. Sebelum itu izinkan saya juga sebagai orang Melaka ni nak beri pantun sikit lah. Itu biasa lah ni orang Melaka. Tumbuh pala di tepi perigi, tumbuh juga pohon petola. Bersyukur kita ke hadirat ilahi, dengan izinnya kita bersua. Kibar bendera di pinggir kota, kota matang letaknya pekan. Salam sejahtera pemanis kata, selamat datang saya ucapkan. Baiklah, marilah kita mengikuti
syarahan saya sedikit sebanyak ini. Kalau sekiranya ada sebarang kekurangan, saya terlebih dulu mengucapkan berbanyak-banyak kemaafan. Saya bermula dengan pendekatan dari segi perspektif kemahiran generik, tuan-tuan. Oleh kerana Institut Pengajian Tinggi pada hari ini, terutama sekali pada era tahun 1990-an, kerajaan mengenal pasti bahawa graduan-graduan di institusi pengajian tinggi menghadapi permasalahan untuk mendapatkan kerja dan sebagainya kerana kekurangan dari segi ilmu dalam bidang bukan kebendaan ataupun dari segi pembangunan modal insan, iaitu dalam bentuk-bentuk yang tidak bersifat, kita kata sebagai yang bersifat soft skill. Misalnya dalam bidang komunikasi, dalam bidang bahasa, dalam bidang teamwork, dalam bidang pemikiran kritis dan sebagainya. Justru pada ketika itu kerajaan menyarankan supaya kita juga menyediakan mata pelajaran yang bersifat kemahiran insaniah ini. Jadi tidak boleh tidak kita di IPT ataupun di UTM pada ketika itu juga kita telah melaksanakan elemen-elemen kemahiran insaniah ini, yang mana pusat bahasa dan pemuanan insan, yang mana saya telah dipertanggungjawabkan untuk menubuhkan pusat bahasa dan pemuanan insan itu, diberi tanggungjawab untuk menyalurkan elemen-elemen ataupun atribut kemahiran insaniah ini kepada pelajar-pelajar UTM dan juga pada masyarakat sekeliling. Ini kerana kita tahu bahawa kemahiran insaniah itu, kalau sekiranya mereka mempunyai kemahiran yang hard skill dalam bidang kejuruteraan dan bidang IT dan sebagainya, tetapi yang mereka tidak punyai ialah kadang-kadang dalam bidang soft skill, first class sekalipun dalam bidang kejuruteraan ataupun bidang IT teknikal dan sebagainya, tetapi apabila mereka pergi interview ataupun pergi menghadapi temuduga dan sebagainya, mereka tidak dapat perform dengan baik, mereka tidak dapat menunjukkan keterampilannya, mereka tidak dapat memberikan idea yang sebaik-baiknya yang diperlukan oleh majikan. Terkapai-kapai walaupun kadang-kadang dia mempunyai kelulusan kelas pertama, tetapi dari segi kemahiran-kemahiran seperti kepimpinan dan sebagainya itu masih lagi kurang. Sebab itu dikatakan bahawa technical skill will get you the interview, but it is the soft skill that get you the job. Maknanya, katalah dalam bidang kejuruteraan, diambil, dipanggil untuk temuduga, tapi untuk melayakkan dia dapat pekerjaan tersebut, maka soft skill ketika dia dalam temuduga itu akan membuatkan sama dia dapat kerja ataupun tidak. Jadi ini telah dibangkitkan oleh kementerian dan kerajaan, dan kita lihat bagaimana penekanan ini telah diberikan di dalam kerajaan-kerajaan akbar yang menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kemahiran insaniah ini, yang mana telah menyebabkan seluruh IPT di negara ini memberikan penekanan tidak hanya kepada bidang-bidang kemahiran masing-masing, tetapi juga dalam bidang soft skill, bidang-bidang kemahiran insaniah ini, kerana kita nak melahirkan insan yang seimbang dari segi kebendaan dan bukan kebendaan, dari segi hard skill and soft skill, supaya apabila mereka lahir dalam masyarakat, mereka ini adalah merupakan sebagai insan yang seimbang dari segi mentally, dari segi emotionally dan sebagainya. Sebab itu kita kata apabila nak mencapai negara maju, kita lihat bahawa contoh-contoh negara maju, tuan-tuan dan puan sekalian, Jepun, Korea ataupun negara-negara Eropah dan sebagainya, pengalaman kita belajar dan sebagainya melihat pada negara-negara tersebut, mereka bukan hanya maju dari segi kebendaan, menjulang tinggi dari segi bangunan, teknologi dan sebagainya, tetapi juga mereka mempunyai kemajuan dari segi mentalitinya, menjaga kebersihannya, beradab, berbudi bahasa, serta mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang begitu tinggi. Kita pergilah ke Jepun, tuan-tuan. Pada tahun 1990 dulu saya pernah pergi ke Jepun, berada dengan satu grup friendship program for 21st century bersama dengan rakan-rakan daripada beberapa profesor pensyarah di tempat yang lain. Salah seorang kawan saya ketinggalan beg di Tokyo, dan kemudian apabila dia adukan sebagainya, kita nak bergerak ke Hiroshima, maka bagnya dulu, tuan-tuan, dah sampai berbanding dengan diri dia. Kalau kita di tempat kita, tuan-tuan, tak usah kata bag, semuanya hilang. Jadi di situ menunjukkan apabila kita nak mencapai negara maju, macam pada hari ini kita kata tahun 2020, Perdana Menteri kita dulu pernah nyebut nak mencapai negara maju tahun 2020.
dengan beranggapan bahawa apabila nak mencapai negara maju dari segi teknologi, kebendaan dan sebagainya itu yang telah maju, tetapi dari segi mentalitinya, dari segi soft skillnya juga mestilah seimbang dan maju. Bukannya penuh dengan gejala-gejala sosial dan sebagainya. Jadi berdasarkan daripada ini, kita telah merangka elemen-elemen kemahiran insaniah itu di IPT, di UTM dan juga di IPT yang lain, yang mana ada 7 kemahiran insaniah yang diberi penekanan dalam kurikulumnya, dalam subjek terasnya dan juga dalam aktiviti hal ehwal pelajar, iaitu kemahiran berkomunikasi, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, etika dan moral, kemahiran keusahawanan, kemahiran kejawatan, dan yang paling utama yang saya akan berikan tumpuan pada hari ini ialah kemahiran kepimpinan. Tetapi apa yang akan saya sebutkan di sini, kemahiran kepimpinan ini bukanlah secara konseptualnya, teori dan sebagainya itu, kerana sudah tentu tidak mencukupi masa yang diberikan. Dengan hanya masa yang disebutkan 45 minit ataupun sejam ini, saya terus akan memfokus kepada kemahiran kepimpinan sahaja. Jadi tuan-tuan dan sekalian, soal kemahiran insaniah ini bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia telah membicarakan soal ini. Jadi sudah tentulah kemahiran insaniah ini, khususnya kemahiran kepimpinan itu sangat penting. Jadi kalau kita nak kata bagaimana kemahiran insaniah, terutama sekali soal kepimpinan itu boleh merubah masyarakat, mengikut para pakar dan sebagainya, untuk mengubah masyarakat, membawa perubahan di dalam sesebuah organisasi itu, dia ada 4 elemen yang penting. Elemen yang pertama ialah kepimpinan. Apabila berubah pemimpin ini, dia akan berubah juga dari struktur masyarakat, negara dan sebagainya. Ini tidak dapat tidak, tuan-tuan. Kepimpinan itu memang mempengaruhi kepada perubahan organisasi. Kita lihat contohnya Tunku Abdul Rahman dulu, dia mengubah masyarakat kita daripada di bawah kolonial, di bawah penjajahan kepada kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman dah bawa kemerdekaan, satu perubahan, satu anjakan kepada negara mencapai kemerdekaan. Kemudian Perdana Menteri kita yang kedua, Tun Razak, sebagai bapa pembangunan, membawa banyak pembangunan-pembangunan moden di dalam masyarakat. Yang ketiga, Tun Hussein On telah menjelekkan nilai-nilai keusahawanan dan juga amanah saham nasional, amanah saham Bumi-Putra, dan kemudian Mahathir dengan pembangunan berbagai-bagai pembangunan dalam tempoh 20 tahun. Tentu banyak mengubah masyarakat, tak perlu saya sebutkan pada gini. 22 tahun itu banyaklah, dasar pandang ke timurnya dan sebagainya. Itu boleh masuk balik dia jadi Perdana Menteri yang sebenarnya saya pun tak tahu apa perubahannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemimpin. Kemudian faktor yang kedua ialah budaya. Budaya boleh mengubah masyarakat. Sebagai contohnya pada hari ini kita semua pakai topeng ni, pakai pelitup muka ni. Dah satu budaya baru, new norm, new culture. Kalau dulu saya nak tengok Ustaz Azam pakai itu, saya kata Ustaz asal pelik ni Ustaz pakai. Ustaz sakit ke hari ni? Satu yang luar biasa. Pada hari ini orang yang tak pakai itu pula macam saya ni dah jadi satu yang luar biasa. Itu budaya. Akhirnya kita telah terbentuk menjadi satu budaya baru, menjadi amalan, dan berubah dalam masyarakat itu. Yang kedua dari segi persekitaran. Persekitaran ini mungkin disebabkan oleh bencana alam, mungkin disebabkan oleh berbagai-bagai dasar kerajaan dan sebagainya. Maka mengubah masyarakat. Pada hari ini masalah pandemik COVID-19 telah mengubah masyarakat. Duduk pun dah tak boleh rapat-rapat, dah jarak-jarak dan sebagainya. Itu persekitaran. Dan yang ketiga ialah struktur organisasi. Di dalam organisasi kita dan semasa ke semasa kita akan membuat penambahbaikan, perubahan untuk mengubah dan juga untuk menjadikan pengurusan kita lebih terurus dan sebagainya. Jadi 4 faktor ini, pemimpin, persekitaran, struktur organisasi dan budaya, mempengaruhi kepada perubahan organisasi dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Okey, seterusnya saya nak berkongsi sedikit dari segi kemahiran kepimpinan pensyarah. Sebagai pensyarah, kita mempunyai kemahiran yang tertentu. Pensyarah di kalangan ahli akademik disebut sebagai self leadership. Self leadership ataupun kepimpinan kendiri. Kita perlu menjadikan diri kita, sebab kita bila jadi pensyarah ni tuan-tuan, kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin kepada diri kita dalam nak menjayakan sesuatu program dan sebagainya. Self leadership. Jadi macam mana kita nak menjadikan leadership itu tadi menjadi berterusan, kerana peringkatnya daripada self leadership itu tadi kita akan menjadi pemimpin, kepimpinan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita ada
subjek trust kita. Kita ada subjek kita sendiri. Kita ada penyeliaan. Itu adalah merupakan leadership in teaching and learning. Kita pemimpin kepada bidang pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita juga menjadi leadership in research, leadership in publication, leadership in consultation, and also dalam bidang perkhidmatan profesional. Jadi berdasarkan daripada itu, kita mengetui penyelidikan, kita menerbitkan buku, jurnal dan sebagainya. Bermakna kita menjadi pemimpin kepada bidang-bidang itu tadi, yang 5P itu tadi. Apabila kita telah menjadi pemimpin di dalam kelima-lima bidang itu, kita diiktiraf, kita dijadikan sebagai pakar rujuk, dan akhirnya nanti kita akan dilantik sebagai hierarki tertinggi sebagai profesor. Profesor itu ialah sebagai disebut public leadership. Public leadership ini ialah sebagai pakar rujuk di peringkat negara. Apabila dia sebut nama-nama sekian, maka akan tertera kemahiran dan kepakaran itu. Sebagai contohnya Profesor Datuk Jalani. Bila dia sebut Datuk Jalani, apa akan terselah kepakaran-kepakarannya dalam bidang tersebut. Jadi di situ juga, sebagai contohnya di saya sendiri, profesor dalam bidang kemiskinan bandar. Walaupun tak adalah miskin sekarang sangat kan. Jadi kemiskinan itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk mencapai yang disebut sebagai public leadership itu, yang mempunyai taraf biasanya profesor dan ke atas, maka kita perlu terlebih dahulu menjadi leader ataupun leadership di dalam teaching and learning, publication, research, consultation dan sebagainya itu. Jadi inilah pengalaman kita bergelumang dengan kelima-lima P ini tadi, dari satu masa ke satu masa, dari berbagai grant penyelidikan dan sebagainya, maka kita menjadi pemimpin di dalam bidang-bidang itu tadi, dan berdasarkan daripada kemahiran-kemahiran di dalam bidang-bidang ini, maka kita diiktiraf sebagai profesor ataupun sebagai pakar dalam bidang-bidang yang berkenaan. Jadi kalau dilihat pada pengalaman ini, saya berdasarkan daripada ini, saya ingin berkongsi sedikit bagaimana saya berada di 3 buah universiti ini, yang mana kemahiran-kemahiran itu telah saya garap sehinggalah mencapai sehingga 35 tahun ataupun 36 tahun berada dalam IPT, dan pengalaman itu sungguh banyak sekali. Kalau nak berkongsi setakat 2 jam, 3 jam ni belum tentu lagi boleh selesai. Tapi beberapa perkara yang saya nak berkongsi, misalnya dari segi kepimpinan dalam pengurusan akademik ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya mendapat PhD tahun 1997, dan selepas daripada itu tidak pernah lagi menoleh ke belakang jadi pensyarah biasa. Terus saya menjadi pentadbir akademik, ketua jabatan, timbalan dekan, pengarah, dekan dan sebagainya. Cuma tak sampailah timbalan Naib Chancellor di UTM. Tapi ini pun pengalaman juga. Mungkin Dr. Syarin tahu pengalaman saya. Pagi telefon kata, "Okey Prof, ia akan dilantik sebagai dekan hal ehwal pelajar." Ketika itu bukan zaman Datuk Syarin, zaman dulu. Pagi telefon, ketika itu saya berada di hospital. PA kata, "Datuk nak jumpa sebab nak lantik sebagai dekan hal ehwal pelajar." Okey, saya datang, saya kata. Petang saya pergi sampai kat foyer bawah, telefon dulu PA. Macam mana boleh saya naik atas sebab surat ada kat dia, kat PA. PA kata, "Tak apalah Prof, tak jadi." Nanti orang lain pula. Sebab apa? Interject daripada orang politik. Masuk. Itu pengalaman kita juga dalam universiti ni, Prof. Pengalaman politik memang menjadi sebahagian daripada onak dan duri. Pengalaman. Bayangkan tu. Pagi kata dah sign, petang kata tak bayar. Apa cerita? Tapi tak apalah. Ini pengalaman. Begitu juga pengalaman saya berdepan dengan kalau sekiranya ada konflik di dalam IPT ni, sebab saya berada dalam pengurusan pemimpin akademik ini. Apabila kita berdepan dengan konflik, saya suka sebab di UTM pun di UTM pun ada konflik, di mana-mana ada konflik. Di sini pun ada konflik, di QUIM pun ada konflik. Jadi di mana-mana ada konflik lah. So, cara mana kita nak berdepan? Pada saya, apabila sebagai seorang pemimpin dalam bahagian akademik ini,
Apabila berdepan dengan konflik, saya ada dua pilihan saya. Berdepan, betul-betul berdepan, sebagaimana zaman muda-muda saya dulu ni Datuk Wira. Zaman saya muda-muda dulu memang saya pun kaki gaduh. Saya pernah gaduh dekat Lombong, dekat kampung. Saya mengetuai kumpulan anak-anak kampung saya. Saya ketua. Tapi saya tak bertumbuk. Saya pergi. Saya selalu cerita dengan anak-anak saya, ayah dulu panjat pokok kelapa, berlari, ilmu tinggi. Budak-budak semua tercengang masa tu dia umur bawah lah. Sekarang ni tak boleh lagi, dah nak belajar PhD. Sekarang tak boleh lagi kelentong macam tu. Ayah dulu naik panjat pokok kelapa, berlari sampai ke puncak dan terjun. Wah, anak saya kata, hebat ayah ni, ilmu apa? Ayah saya kata, saya belajar ilmu silat pengantin dengan Nasrul Haq aja. Nasrul Haq dulu kalau gerak je tangan ni terpelanting orang, tapi dengan syarat orang tu kena marah. Jadi kalau orang tu tak marah, tak jadi. Tapi tak apalah, tu Nasrul Haq punya cerita. Bila anak-anak saya kata macam tu, dia pun heran macam mana ayah ni punya ilmu tinggi. Saya kata iyalah, sebab pokok kelapa tu dah tumbang ke laut. Dia dah tumbang ke laut daripada daratan, sebahagian daripadanya dah ke laut. Jadi saya berlarilah atas situ, lepas dari situ melompat. Gitu. Jadi kadang-kadang kena cara tu. Itu sebab saya nak cerita, mungkin Prof Syaril lebih tahu daripada kenal saya. Saya di kampung memang agaknya saya ni dilahirkan untuk jadi macam ketua jugalah. Walaupun saya tidak merokok, walaupun saya tak isap dadah, sebab tu anak-anak saya tak isap dadah dan tak ambil rokok. Kepimpinan melalui teladan. Saya tak isap rokok, anak saya seorang pun tak isap rokok. Tapi saya bercampur. Saya bergaul. Ini ustaz ni orang kampung saya. Dia kenal saya. Di kampung saya dikenali sebagai cikgu. Dan juga sebagai ketua kumpulan Tanau. Tanau ni tuan-tuan, kumpulan budak-budak muda lah. Saya kata malam ni aku nak makan kerang. Korang boleh usahakan tak? Sekejap lagi dia pergi cari kerang kat Masjid Tanah. Dapat seguni, bakau ataupun rebus kat tepi laut kat Pantai Cekam, dia panggil saya. Sepanjang jalan nak pergi ke Pantai Cekam tu, saya kata kalau ada ayam, gembat lah. Gembat, ayam tengah mengeram pun semua dia gembatnya. Masya Allah, saya kata aku tak suruh ambil, tapi dah ada bos kata suruh, kita gembat lah. Besok pagi tu ayam yang mengeram tu apa cerita? Rupa dah disemuli oleh kawan kita, makanlah juga. Jadi begitu ceritanya, nak menggambarkan bahawa kadang-kadang kita berada dalam konflik ini tuan-tuan. Saya nak balik pada cerita konflik di IPT tu, dia dah menggambar-gambar tu, sebab saya kata jangan bagi saya mic ni lama-lama. Jadi apabila kita berada di dalam konflik itu, saya di IPT ni pengalaman daripada UTM, UTM dan QUIM. Dua je kaedah saya. Sama ada saya berdepan ataupun saya keluar daripada konflik ataupun keluar daripada kemulut itu. Apabila saya berdepan, gaduh. Datuk tua ni gaduh tak bercantik. Takkan nak bertumbuk pula kan. Tapi saya sampai satu peringkat saya nak bergaduh. Saya nak bertumbuk. Soal kalah soal kedua. Saya bergaduh macam tu, kalah soal kedua. Tapi saya jaranglah bila dah dewasa dan berakal ni, saya ambil konflik secara keluar daripada sistem. Sebab itu tuan-tuan, saya keluar daripada UTM ini tahun 2011 kerana ada konflik besar yang berlaku antara saya dengan kepimpinan pada ketika itu. Minta maaf lah, itu tak boleh cerita panjang. Tapi sebab konflik lah. Tapi walaupun apa itu semua rezeki. Sebab apa tuan-tuan? Konfliknya berpunca daripada hasrat saya nak menubuhkan satu fakulti yang berteraskan sains sosial. Itu saja. Apa payah benar ke nak luluskan benda tu? Kalau tak ada bertaraf fakulti, bertaraf institut, sudahlah. Payah benar ke? Tapi ialah, he has the justification dia kan. Jadi tak apa, it's okay. Saya pun keluar dan bawa diri berlayar dengan kapal Mendam Berahi. Kapal Mendam Berahi daripada Bandar Hilir itu saya berlayar sampailah ke Beijing. Kalau dulu Raja Melaka berlayar dengan kapal Mendam Berahi itu berbulan-bulan, tapi saya ambil masa hanya 6 jam saja. Tukar naik kapal terbang lah. Mendam Berahi saya. So saya ke Beijing. Sebab tuan-tuan, di mana-mana juga saya berada, di UTM, di UTM, di QUIM dan sebagainya,
Saya sering memperjuangkan untuk penubuhan fakulti yang berteraskan sains sosial dan juga kemanusiaan. Kerana saya orang sains sosial. Bukan kerana saya ego nakkan bidang tersebut, tapi saya nak bidang itu supaya sebagai pemimpin saya ingin juga memberi ruang dan peluang kepada staf-staf saya dalam bidang-bidang yang berkenaan. Sebab itu ketika di UTM, sekembali saya balik daripada selepas buat PhD, ketika berada di Pusat Pengajian Kemanusiaan PPK, maka saya telah menubuhkan 3 fakulti yang berteraskan sains sosial, iaitu Fakulti Pembangunan, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Tamadun Islam dan juga Akademi Bahasa di UTM. Saya rasa puas. Itulah peranan dan sumbangan kita sebagai pemimpin akademik, menubuhkan pusat-pusat pengajian yang berteraskan dan berlatar belakangkan kemahiran yang kita ada, dan juga untuk rakan-rakan staf yang lain. Alhamdulillah, ada kursusnya sendiri dan sebagainya, sehinggakan pada hari ini pun telah ada graduan daripada fakulti yang berkenaan yang menjadi pensyarah di UTM ini sendiri. Dan saya datang ke UTM, itu juga hasrat saya, tetapi apakan daya kecundang, walau bagaimanapun berjayalah juga berada dengan IPTK ini. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Datuk Wira menyediakan ruang untuk rakan-rakan ini. Semuanya memang inilah saya punya hasrat, supaya rakan-rakan dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan ini berada di dalam satu pusat yang khusus, mempunyai kepakaran dan dapat melahirkan, mengeluarkan kursus-kursus yang berkaitan dalam bidang ini. Alhamdulillah, berapa ramai, ada 25 orang yang ada PhD. Itu semua dulu saya usahakan ketika berada di PBPI. Saya hantar seberapa ramai buat PhD. Datuk Syarin kata, hantar dulu, besok baru kita fikirkan buat buat kursus-kursus akan datang. Jadi alhamdulillah 5 tahun lepas tu, ni subhan ni, Datuk Noliahnya dan sebagainya semua telah berjaya. Jadi itulah yang saya rasa bangga pada hari ini. Walaupun bulan 7 nanti saya nak pencen dah, sekurang-kurangnya kalau pergi ke UTM, sebut nama saya, alhamdulillah, dialah yang tubuhkan fakulti itu dan sebagainya. Dialah yang telah membangun. Jadi di sini pun alhamdulillah adalah sikit agaknya kalau nak palitkan nama IPTK itu dengan saya. Walaupun hari itu saya balik semula selepas tahun 2019. Saya balik sekejap, duduk kontang-kanting, saya pun boring juga. Apa nak buat? Tak ada apa pun. Tak ada lantik apa-apa pun. Baguslah tak ada lantik apa-apa ni. Jadi saya pun tak adalah buat kerja. Tapi lepas tu saya fikir, why not this time saya nak buat sabbatical, buat buku. Sebab itu saya pergi ke Brunei. Buat sabbatical itu, dan alhamdulillah terhasillah bukunya. InsyaAllah akan buat pelancaran pada hari ini. Itulah hasil yang saya dapat. Maknanya dekat situ tuan-tuan, di mana kita berada, kalau kita ini sebagai pemimpin dalam bidang akademik, maka kita akan boleh menghasilkan buah dan juga hasilnya. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, pengalaman-pengalaman ini juga saya bawa di peringkat QUIM, yang mana saya ingin menterjemahkan QUIM ini menjadi universiti penuh. Alhamdulillah 3 hari lepas, salah seorang panelnya, Prof. Zul, saya telah membentangkan di peringkat kementerian untuk menaik taraf QUIM menjadi UNIMEL atau Universiti Melaka. Saya doakan mudah-mudahan ianya berjaya lah. Saya pun tak tahu apa komen Dr. Zul, Prof. Zul tak tahu. Sokong tidak? Sokong. Rasa kan? Okey. Tak apa, kalau berjaya nanti kita ikan bakar. Jadi tuan-tuan sekalian, pengalaman-pengalaman yang begitu banyak sebagai pemimpin akademik ini, memang tidak boleh tidak, kalau saya nak buat pengalaman ini dalam satu travelog, insyaAllah pada masa yang akan datang, memang banyaklah yang akan kita sentuh. Ketika saya berada di Beijing contohnya, Beijing sebagai penyandang kursi pengajar Melayu yang kedua. Di Beijing ni tuan-tuan, sebagai pemimpin dan juga pemegang kursi pengajar Melayu, saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar bahasa Melayu. Wah, saya ni manalah bukannya pakar bahasa, tapi memang minatlah bahasa. Kalau setakat cerita mengajar budak-budak bahasa Melayu asas dengan lebih kurang karangan dan sebagainya, insya-Allah lah pakar bahasa kita. Jadi di situ saya, pertama yang saya buat,
nak bagi dia orang rasa belonging tentang budaya dan masyarakat Melayu, semua nama pelajar adalah nama orang Melayu. Yang perempuannya nama Bunga, Mawar, Melati, Melur. Yang lelakinya nama Tuah, Jebat, Kasturi. Semua nama-nama moden semua saya tukarkan. Daripada nama Cheng Ho kepada nama Melayu. Jadi dia rasa belonging, budak-budak belajar bahasa Melayu. Lepas tu saya tubuhkan 6 lagi institusi ataupun pusat pengajian Melayu di beberapa universiti di Xi'an, di Guangxi, di Funan dan sebagainya. Jadi itu yang saya katakan, walaupun di mana kita berada, kalau sekiranya kita mempunyai minat dan juga mempunyai kaliber untuk menubuhkan sebagai pemimpin akademik, insya-Allah kita boleh berjaya. Baik tuan-tuan, baru slide yang kedua. Itu saya kata, masa tak ada. Baru slide kedua. Slide ada 40. Sebelah baik. Air tak ada kan? Tekak baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya saya baru nak pergi sikit pada kepimpinan. Jadi apabila kita bercakap tentang kemahiran kepimpinan ini, biasanya pemimpin adalah mereka yang berupaya memimpin, mempengaruhi atau membimbing pengikut ke tahap yang lebih baik daripada yang sedia ada. Maknanya bila kita bercakap tentang definition of leadership, kepimpinan, dia adalah seorang pemimpin yang dapat membawa dan mempengaruhi, membimbing orang bawahan dia. Jadi dalam hal ini kita banyak ada berbagai-bagai konsep tentang kepimpinan. Okay. Okey, jadi saya tak nak pergi terlalu banyak tentang konsep-konsep tentang kepimpinan ini. Kita tengok satu contohnya lah kepimpinan yang ditugaskan dengan kepimpinan yang ditonjolkan. Apa bezanya kepimpinan yang ditugaskan dengan kepimpinan yang ditonjolkan ini tuan-tuan? Kepimpinan yang ditugaskan adalah seseorang atau pemimpin itu yang dilantik menjalankan tugas atau amanah ataupun tanggungjawab yang tertentu. Misalnya dia lantik ketua jawatan, timbalan dekan dan sebagainya. Itu adalah kepimpinan yang ditugaskan berdasarkan pada tugas jawatan yang diberikan, amanah. Berbanding dengan kepimpinan yang ditonjolkan. Kepimpinan yang ditonjolkan ini berdasarkan daripada pengamatan kita tentang bakat dan juga kebolehan dia. Kalau kita mengenal pasti seorang itu ada bakat, ada daya kepimpinan. Sebab itu macam kita nak lantik seorang ketua pengawas, kita melihat dia dari segi bakatnya, dari segi talentnya, karakter dia dan sebagainya, maka kita lantik dia sebagai pemimpin yang ditonjolkan. Jadi antara ini ada perbezaannya. So dalam konteks IPT, kita juga harus melihat ini. Sebab itu kita ada jawatan giliran. Giliran akademik ini ialah kepimpinan yang ditugaskan. Dan kemudian apabila adanya yang berbakat, yang berkarisma, yang berwibawa dan sebagainya, maka itu ditonjolkan menjadi pemimpin-pemimpin tertinggi. Jadi itu perbezaannya kalau kita nak lihat dalam konteks ini. So antara kedua-dua ini memang memainkan peranan di dalam konteks kepimpinan kita. Seterusnya saya juga nak menyebutkan di sini dalam konteks kepimpinan. Adanya kepimpinan transaksi dan juga kepimpinan transformasi. Ini dua lagi perbezaan ataupun apa yang disebutkan sebagai dua konsep kepimpinan. Kerana apabila kita melihat tentang kepimpinan, kita bukan hanya melihat dari segi kualiti pribadi seseorang. Kita juga nak melihat dari segi gaya pengkhususannya, hubungannya dengan wawasan, nilai, matlamat, pendekatan dan sebagainya. So dalam konteks ini, terutama sekali pada era hari ini, era yang kita kata humanizing teknologi dan sebagainya ini, konsep kepimpinan transaksi dan juga kepimpinan transformasi, kita harus melihat yang manakah lebih signifikan dalam konteks untuk merubah sesebuah organisasi. Kepimpinan transaksi adalah kepimpinan yang biasanya dia berdasarkan daripada perintah kalau dalam kerajaan, perintah kerajaan lah. Maknanya pemimpin dengan kerja pukul 8 sampai pukul 4, biasa-biasa saja. Ikut peraturan, ikut arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa, bertindak, tidak ada komitmen yang begitu tinggi daripada staf. Staf dapat arahan, buat surat hari ni, siap. Buat surat dua. Macam tu je. Yang berbeza kalau yang
yang transformasi buat surat 2, dia buat 4. Belum panggil dah datang, belum suruh dah pergi. Itu transaksi, transformasi. Yang transaksi ni biasa-biasa saja. Pada hari ini untuk mengubah masyarakat, kita perlu kepada kepimpinan yang bersifat transformasi. Yang bersifat transformasi ini misalnya pemimpin yang mempunyai kecenderungan melaksanakan idea-idea baru. Sentiasa melakukan transformasi. Sama ada di sini ataupun sebagainya. Kekal fleksibel. Berupaya menggerakkan staf dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih agresif, yang lebih baik dan sebagainya. Kalau kita kat sini sebagai always pioneer dengan always ahead, semacam mana kita nak meletakkan always pioneer dan always ahead itu dalam minda staf kita. Jangan hanya setakat slogan-slogan saja. Jadi ini yang kita perlu gerakkan staf kita. Kita perlu perkasakan staf kita maklumatnya macam mana untuk meletakkan ini. Bijak menggunakan kuasa dan pengikutnya untuk memujuk pengikutnya supaya membawa perubahan dalam organisasi. Jadi pada hari ini saya berpendapat dalam konteks kepimpinan ini, kepimpinan transformasi sangatlah relevan, sangatlah penting kerana ia boleh menggerakkan perubahan masyarakat, menggerakkan bagi mencapai visi dan misi masyarakat dari semasa ke semasa. Saya menggariskan ada 7 ciri bagaimana kepimpinan transformasi ini boleh menggerakkan ahli-ahlinya. Satu ialah yang bersifat karismatik. Nak mengenal pasti tentang seseorang yang mempunyai kepimpinan transformasi ini, dia bersifat karismatik, ada karisma, ada auranya, berani dalam membawa perubahan, tegas dalam melaksanakan peraturan dan juga tindakan-tindakan yang boleh membawa kepada peningkatan dari segi pencapaian. Pidato ulung, berdisiplin, intelek dan juga berwawasan, adanya pandangan jauh ke depan. Yang mana kalau saya tengok 7 perkara yang saya tekankan sebagai inilah ciri-ciri ataupun karakter pemimpin yang dikatakan sebagai pemimpin transformasi itu. Kalau kita imbas kembali apa yang disebutkan oleh Bernard Bass pada tahun 1994, dia kata ada 4 ciri pemimpin yang dikatakan pemimpin transformasi ini, iaitu karisma, wawasan, rangsangan intelek dan juga inspirasi. Ini akan saya ulas nanti di sebelah belakang bagaimana keempat-empat ini juga adalah merupakan sebagai satu idea yang sebenarnya telah ada pada zaman Islam lagi. Jadi kalau kita tengok contohnya pemimpin transformasi yang telah berjaya mengubah masyarakat, yang telah berjaya mengubah negaranya, ini antaranya, walaupun kita tak kata semuanya bagi saya sebagai pemimpin transformasi. Sebagai contoh yang punya pidato yang ulung, Hitlernya, Gandhinya, apatah lagi Soekarno. Soekarno kata, berilah saya 10 orang anak muda, 10 orang pemuda, nescaya akan kugoncang dunia ini. Begitu pidato dia. Di negara kita yang bercakap pidato begitu, saya ada juga kenal sikitlah. Transformasi. Agak-agaknya siapa tu? Satu ketika dulu, bukan sekarang. Saya pun tak kenal lagi dah. Dulu saya mengikuti juga. Jadi ciri-ciri pidato ulung itu, ciri-ciri pidato yang begitu hebat itu, dengan gaya dan sebagainya, macam Soekarno, macam Kennedy dan sebagainya. Tapi kita jangan jadi macam Turki. Turki ni tuan-tuan, iaitu Kemal Atatürk tu, ada gambar dia merah belakang tu kan. Dia juga adalah seorang pemimpin ulung di peringkat dia, tapi dia membawa fahaman sekular yang telah mengubah masyarakat Turki daripada masyarakat zaman Uthmaniyah, menjatuhkan Uthmaniyah sehingga dia berjaya menjadikan Turki itu sekular. Tapi apa yang berlaku pada dia? Saya pergi ke Ankara tengok ceritanya. Nak mati pun susah. 40 hari bukan gendam, dia panas. Suruh letak kat tengah laut supaya sejuk, tak juga sejuk, panas lagi badan dia. Akhirnya mati dan kemudian bila dikebumikan, dengan ceritanya tak diterima oleh bumi. Sebab itu makam dia, saya pergi di Ankara itu, atasnya ada satu batu besar. Saya ingat nak bawa tanda gambar tapi tak sempat lah malam tadi. Jadi batu hampir 7,000 tan punya batu tutup makam dia supaya dia tidak keluar, gitu ceritanya. Jadi gambaran di situ menunjukkan bahawa pemimpin ini tuan-tuan, dari situ kita kena tengok pemimpin yang mana kita nak, pemimpin yang
mempunyai integriti dan keimanan itu. Perkara ini dari segi kepimpinan ni tuan-tuan telah pun disebutkan. Sebab itu kalau kita lihat P. Ramlee tuan-tuan, P. Ramlee ini bagi saya genius. Macam mana dia kata dia genius? Kerana dia sendiri telah memasukkan elemen-elemen kepimpinan ini di dalam filem-filem dia tanpa kita sedar. Contohnya dalam filem Ahlil Nujum 4 Belalang. Dalam Ahlil Nujum 4 Belalang dia menyebutkan, dia kata, di mana letaknya kekuatan Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di dadanya kah? Di perutnya kah? Tidak, orang tak tahu di mana letaknya kekuatan Laksmana Hang Tuah. Jawapannya ialah kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah terletak pada huruf Ta. Ta tuan-tuan, kenapa Ta? Sebab tu nama saya pun Taib. Makna Ta tu. Ta tu maknanya yang baik. Dalam Quran ada disebut tu At-Tayyib ada. Itu. Jangan main. Nama Noli ada? Tak ada. Nama saya ada. Jadi perkataan Ta, cuba ubah perkataan Ta itu dengan Ba. Jadi apa? Buah. Kalau tukar pada huruf Jim, Ja, Jua jadinya. Jua nak sebuah pun tak tahu dah. So huruf Ta tuan-tuan. Kenapa huruf Ta? Kerana di situlah simbolik kepada itu, dia nak menggambarkan bahawa huruf Ta itu menggambarkan kepimpinan. Tetapi orang tak mengambil itu sebagai kepimpinan. Kerana dalam konteks Ta ini, nak jadi pemimpin, jangan jadi 3 pemimpin Ta ini. Yang merebut tahta, yang merebut apa? Wanita, dan juga merebut harta. 3 Ta, harta, tahta dan wanita. Ta juga. Ta saya lain. Ta. Sebagai contohnya yang menjadi pemimpin yang menjadikan wanita ialah Shah Jahan yang India tu. Shah Jahan yang isterinya Mumtaz, apabila Mumtaz mati ke meninggal, dia hilang fokus, gila. Tak jadi, padahal dia adalah raja. Kerana apa? Kerana fokus pada wanita. Contohnya wanita, Ta tu. Maka anak dia sendiri Jahangir yang mengambil alih, dia penyarakan apa dia. Ta yang kedua, tahta. Fir'aun contohnya. Dia mengasakan diri dia gajah. Tidak ada orang lain yang lebih jadi gajah lagi daripada dia. Tapi akhirnya dia mati juga dalam sungai, dalam apa? Lautan di mana Ustaz? Di Laut Merah. Ketika nak mengejar bala tentera dan sebagainya itu. Begitu juga dengan Ta yang satu lagi, ialah harta karun. Yang berfokuskan kepada harta, menjadi pemimpin, menjadikan harta itu sebagai dia punya kekuasaan. Akhirnya berkubur juga dia. Bayangkan sana di Laut Mati sana tu, istananya, sampai di tempat kita pun ada hartanya. Sebab itu orang jumpa harta karun. Walaupun begitu banyak harta karun itu. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau boleh nak 3 Ta itu, sebagaimana Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman dia ada tahta, gajah. Dia ada wanita, Balqis. Dia juga ada harta. Dia boleh menguasai bahasa jin dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak. Okey, pemimpin seterusnya. Itu dari segi yang kepimpinan global. Di peringkat transformasi dalam peringkat entrepreneurship ataupun keusahawanan. Kita juga melihat ramai dah jutawan-jutawan yang berjaya mengubah institusi ataupun organisasinya menjadi berjaya, kaya raya dan sebagainya dengan kepimpinan dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Kita tengok misalnya Bill Gates dan sebagainya, ini adalah merupakan contoh-contoh di mana mereka adalah merupakan pemimpin organisasi dalam bidang keusahawanan yang telah merubah masyarakat ataupun kejayaan kepada organisasinya sendiri. Sebagai contohnya tuan-tuan, saya nak melihat apa yang telah dibuat. Satu daripadanya, apakah rahsia kepimpinan pemimpin-pemimpin transformasi ini. Kita lihat misalnya Jack Ma. Dia ada 7 rahsia kepimpinan Jack Ma yang telah membentuk hebat Alibaba. Mula-mula sekali dia kata dia nak kalahkan Walmart. Macam mana dia nak kalahkan Walmart? Okey, ini dia punya strategi dia. Saya tak nak mengupas satu persatu sebab nanti tak cukup masa. Saya nak menjelaskan yang ke-7 itu.
minda yang jelas. Maknanya kita nak mengubah masyarakat, nak mengubah organisasi kita ini, kita perlu minda yang jelas. Kita perlu baik sangka, bersikap positif dan sebagainya. Maknanya tindakan kita, pemikiran kita, tindakan kita adalah sekata, mesti sama. Kena jelas, minda yang jelas. Kita nak bawa institusi kita ke arah masyarakat yang maju, ke arah organisasi yang berjaya, mesti jelas dari segi apa yang kita nak bawa dan sebagainya. Begitu juga kalau saya nak tengok contoh KFC yang telah berjaya mengubah budaya masyarakat daripada makan makanan yang lain, makanan kentang dan sebagainya, tapi berjaya mengubah budaya pemakanan, makan ayam saja. Sehingga hari ini semua orang suka pada KFC. Jadi satu daripadanya ialah berani menukar budaya. Keywordnya di situ ialah berani menukar budaya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, salah satu daripada ciri pemimpin transformasi ialah berani. Kita nak mengubah budaya organisasi kita. Kita nak mengubah budaya orang untuk buat research. Kita nak mengubah budaya supaya orang datang waktu bekerja very punctual. Macam mana kita nak mengubah budaya ini? Kita kena berani menukarnya. Kita nak menukar bagaimana mindsetting staff kita. Jadi benda itu perlulah kita ubah. Begitu juga, saya ambil contoh lagi satu ialah kualiti kepimpinan dari Satya Nadella yang telah mengubah Microsoft. Dia antaranya dia ada 5 perkara yang ditekankan untuk membawa perubahan kepada organisasinya. Antaranya berpandangan jauh. Dia ada vision dan misi untuk dia terjemahkan dalam konteks perubahan masyarakat. Dan kemudian memelihara satu budaya syarikat yang kukuh. Jadi ini antara contoh yang saya nak bawa menunjukkan bahawa bagaimana seseorang pemimpin itu harus dan perlu mempunyai strategi-strategi kepimpinan supaya mereka boleh mengubah sama ada budaya ataupun masyarakat organisasinya untuk meletakkan selari dengan visi dan juga misi yang hendak dicapai. Di sini pentingnya kemahiran kepimpinan itu. Kalau sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran kepimpinan, maka sudah tentu kita tidak dapat membawa visi dan misi itu. Dan nak mengisi, menjadikan kita mahir dalam kepimpinan ini, kita perlu kepelbagaian ilmu dan sebagainya. Jadi ciri-ciri utama pemimpin transformasi yang juga nak saya rumuskan di sini dalam konteks kepimpinan transformasi yang berkeupayaan untuk membawa perubahan dalam sebuah organisasi. Misalnya satu, dia perlulah kreatif. Pemimpin yang kreatif dan inovatif, cenderung melaksanakan idea-idea baru, merangsang perubahan dan juga inovasi. Ini kita dari semasa ke semasa benda ini boleh boleh dibina dan juga dibentuk. Kita juga perlukan sokongan human touch. Maknanya kita sebagai pemimpin dalam organisasi ini, kalau kita tengok kejayaan pemimpin-pemimpin organisasi yang bersifat entrepreneurship dan sebagainya tadi, mereka tu tidak meletakkan diri mereka berada dalam gap yang berbeza. Maknanya kalau dia pemimpin, dia tidak semestinya tidak turun ke bawah. Pemimpin haruslah bersama dengan rakyat, turun ke padang, kebersamaan. Sebab itu pemimpin yang berjaya, mereka akan sering bersama dengan rakyat, mendekati rakyat dan sebagainya. Bersama mengenal pasti permasalahan dan sebagainya. Jadi human touch tu kena ada. Ini pengalaman saya, memang saya rasa sangat terkesan, sangatlah berkesannya. Kerana pada saya sebagai pemimpin, sama ada saya sebagai ketua jabatan ke dekan dan sebagainya, dan hatta pada hari ini sebagai Naib Chancellor di Kolej Universiti Islam Melaka, bagi saya ini salah satu strategi kepimpinan saya, human touch. Saya akan pergi sehingga ke peringkat bawahan. Sebab itulah sampai security ke buruh kasar ke dan sebagainya, mereka berpeluang untuk berjumpa dengan saya. Mereka ada masa untuk bersembang dengan saya. Saya juga ada masa untuk mendengar apakah masalah dan sebagainya. Saya tengok di negara China, tuan-tuan, barangkali mungkin ini negara komunis, saya tak tahu lah kan. Tapi dekannya, naib chancellornya minta maaf, cakap sama-sama aja dengan student berbaris, beratur, buat dulang pergi makan. Sini minta maaf, saya lah, mungkin saya yang tu.
kita nak beratur dengan student pun kadang kita segan kan, tapi kat sana saya tengok biasa je. Kepimpinan macam tu. Jadi kalau kita nak tengok itu maknanya dari segi human touch, ada di situ dia berbincang, berjumpa dengan student. Sebab student kadang nak jumpa naib chancellor, nak jumpa dekan pun satu hal kan, kena buat appointment. Nak jumpa naib chancellor, timbalan naib chancellor lagi payah. Tapi mungkin di sini senang kot, saya minta maaf, di sini mungkin mudah. Macam saya lah kan memang payah, mana ada dekan nak jumpa saya pun wah berbagai dulu. Tapi saya kalau ada masa saya akan pergi. Saya akan pergi sendiri ke fakulti, jumpa dengan dekan dan sebagainya. Jadi human touch. Begitu juga saya tengok di Jepun. Di Jepun pun begitu juga, profesornya dan juga rektornya ataupun vice chancellornya sangat merendah diri, turun bersama-sama dengan staff dan sebagainya. Mungkin tak semua gitu, tapi mungkin ini satu kaedah untuk kita mendekati masyarakat dan rakyat. Sebab bila kita mengenali mereka dan mereka mengenali kita, dari segi human touch itu sudah ada, maka apa juga yang kita nak bawa dari segi visi, misi itu, mereka sekurang-kurangnya akan rasa terpanggil jugalah untuk memenuhi visi dan misi tersebut. Sekurang-kurangnya dia kata, ya itu visi ada, datang sini takkan kau tak nak dengar cakap dia. Dia kata datang pukul 4 takkan kau nak datang pukul 5. Visi dah turun awal-awal lagi, begitulah maksudnya ada human touch itu kan. Yang ketiga, berwawasan. Bina visi dan matlamat, berpandangan jauh, berani dan tegas. Jadi kat sini memang pemimpin yang berjaya dia perlu ada visi dan misi ini. Kerana itu adalah merupakan highway ataupun satu kita kata matlamat yang perlu dipacu dan dicapai. Visi dan misi itu. Kadang-kadang kita ni hanya visi dan misi letak kat dinding saja. Letak dinding baca. Besok nak naik pangkat barulah tengok apa visi UTM. Apa visi KUIM. Apa visi KUIM. Apa visi UTM barulah nak tengok. Tapi yang penting kat situ ialah bagaimana kita nak menterjemahkan tindakan-tindakan kita bagi mencapai visi tersebut. Visi dan misi. Pemimpin dah berkali-kali menyebutkan amanat demi amanat. Jadi di sini peranan kita berpandangan jauh, berani dan tegas. Empowering, mendorong kerja berpasukan, memberi kepercayaan kepada pekerja dan sebagainya. Ini yang kita buat. Banyak kita buat kerja berpasukan, team building dan sebagainya. Di UTM dulu pun kita buat juga adanya team building. Di sini di UTM pun dulu kita ada buat. Pada masa saya tu pintar. Lepas tu tak tahu lah Prosyarim tukar balik pada perintis. Bukan juga yang lain. Orang satu lagi dia tukarnya pula lain. Orang dah elok pintar lah. Nak pula tukar perintis. Tak apalah. Cik Isa pun ada. Tak ada cerita lebih kan. Sebab dia ada kan. Saya seorang facilitator, tu pun facilitator, Tok Syarif facilitator, dan Datuk Jas pun facilitator. Bagaimana kita nak transform staff UTM ini melalui program pintar. Saya berbangga nak sebut pintar, saya tak bangga nak sebut perintis sebab bukan kita punya. Pintar itu telah banyak membawa satu penterjemahan untuk membangun satu visi dan misi bersama. Bagaimana kita nak menterjemahkan ini visi kita dan sebagainya, membentuk team building, kerana teamwork itu penting. Jadi sebagai pemimpin kena mahir dalam teamwork ini untuk kita membentuk, membawa visi dan misi tersebut. Passionate ataupun kita kena minat lah nak buat jadi pemimpin, kena berminat. Kita kena tekun dan rajin, positif. Maknanya kalau tak ada pengalaman pun, kalau sekiranya memang kita itu passionate ataupun kita itu minat untuk menjadi pemimpin, kita akan usahakan dengan apa cara sekalipun supaya ini dapat menjadikan itu satu kejayaan. Dan karismatik, keterampilan komunikasi yang hebat, ungkap visi dan jelas, berkarisma, sedia merangsang intelek, menonjol nilai amalan profesional, bijaksana, hasil kerja yang cemerlang dan sebagainya. Jadi kat sini menunjukkan bahawa ciri-ciri kepimpinan transformasi dia menggambarkan sebagai ciri-ciri yang begitu bersifat soft skill. Banyak elemen-elemen ataupun atribut soft skill yang terdapat di dalam ciri-ciri kepimpinan untuk menjadikan seorang itu mahir dari segi kepimpinan. Dia perlu mempunyai kemahiran dalam soal teamwork,
pemikiran kreatif dan kritis. Dia juga mempunyai keintelektualan, ilmu, dan yang penting dia juga mempunyai minat di dalam sesuatu tugas atau kerja yang dijalankan itu. Jadi tuan-tuan, di situ menunjukkan bagaimana peranan kita sebagai seorang pemimpin untuk menjadikan kita lebih berdaya saing. Jadi akhirnya, setelah kita melihat tentang gaya-gaya kepimpinan dan juga bentuk-bentuk kepimpinan yang ada itu tadi, yang sebenarnya telah pun disarankan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai empat sifat baginda yang mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Benar, jujur, menyampaikan, bijaksana. Ini telah digambarkan sejak daripada 1500 tahun dahulu. Nabi telah membawa ini. Inilah elemen-elemen transformasi sebagai pemimpin. Inilah elemen-elemen yang perlu ada untuk kita membawa perubahan kepada masyarakat. Buktinya Nabi telah berjaya mengubah masyarakat jahiliah, masyarakat Arab yang terkebelakang, yang jahil, kepada masyarakat Islam yang maju sehingga hampir 3/4 dunia ini di bawah empayar Islam. Ini 4 sifat yang telah membentuk kekuatan di dalam pengurusan dan juga perubahan masyarakat dan juga organisasi. Sedangkan yang dikatakan oleh Bernard Bass oleh orang Eropah tahun 1994, buku beliau yang menyebutkan tentang karisma, wawasan, inspirasi, rangsangan intelek itu tadi yang telah saya sebutkan di awal, yang sebenarnya ini adalah merupakan satu ataupun unsur-unsur yang telah pun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini menunjukkan bahawa dari segi kepimpinan Islam itu selain daripada iman, Islam, takwa dan juga ihsan, inilah 4 sifat yang perlu ada, 4 sifat yang perlu terbentuk bagi seseorang pemimpin untuk membawa perubahan dan juga anjakan paradigma kepada masyarakat dan juga organisasinya, yang mana boleh dibagikan kepada 2 kategori, iaitu kalau sidik dan amanah itu sebagai menggambarkan keunggulan pribadi. Nak jadi pemimpin ini kena unggul. Nak jadi pemimpin ini perlu dari segi kepribadian itu yang terbaik. Sifat Nabi al-aminnya, sidik, amanahnya sudah tergambar sebagai sifat-sifat yang mulia, kepribadi yang boleh dijadikan contoh. Dan kemudian dari segi kemahiran profesionalnya, tabligh dan fatonah itu, inspirasi, menggambarkan tentang kekuatan Islam, bagaimana kita perlu berada dalam landasan yang betul dalam sebuah bidang. Bagaimana Nabi menyebutkan bahawa kita hendaklah menjadi insan yang terbilang dan sebagainya, itu telah disebutkan dan telah pun dijadikan sebagai amalan. Sebab itu kalau kita tengok kekuatan empayar Islam di awal pada zaman Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah dan Umayyah dan Abbasiyah, maka amalan-amalan ini telah membentuk kekuatan. Jadi nak menjadikan pemimpin yang berkemahiran untuk mengubah masyarakat, nak menjadikan masyarakat itu lebih kuat, inilah antara amalan-amalan atau perkara yang perlu disebutkan, iaitu keunggulan peribadi dan juga kemahiran profesional. Kerana Nabi sendiri walaupun tidak disebut pada ketika itu profesional, tetapi dari segi sikapnya sebagai pemimpin, sebagai ketua agama, ketua angkatan tentera dan sebagainya, bersifat profesional. Malah beliau juga bersifat memahami tentang pandangan serta mengambil kira pandangan para sahabat. Sebagai contoh masa perang Khandak, Nabi memang pada dasarnya nak keluar daripada Madinah untuk berperang dengan orang-orang musyrikin, tetapi para sahabat memberi pandangan, eloklah kita berkubu dan berkumpul di sekeliling Madinah. Nabi walaupun ada pandangan dia sendiri, tapi dia menghormati pandangan para sahabat untuk bertahan di sekeliling Madinah dalam perang Khandak. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana pentingnya kepimpinan ini dalam konteks Islam. Ialah apabila Nabi, sampai saja Nabi Muhammad SAW wafat, apakah perkara pertama yang penting diuruskan selepas itu? Bukannya jenazah Rasulullah. Jenazah Rasulullah itu dalam 5-6 orang, 7-8 orang saja yang menguruskannya. Ali, Fatimah dan sebagainya itu yang menguruskan. Manakala yang lain Abu Bakar, Utsman, Abu Ubaidah Al-Jarrah
Abdul Rahman Auf dan sebagainya, mereka berkumpul di satu tempat yang dinamakan Bani Saidah, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Berkumpul di situ, perkara pertama yang difikirkan, yang dibincangkan ialah siapakah pemimpin. Siapakah pemimpin selepas Rasulullah? Mereka berbincang, bincang, akhirnya mendapat keputusan bahawa Abu Bakar lah yang akan menjadi kepimpinan menggantikan Rasulullah SAW, dan selepas itu barulah mereka menguruskan jenazah Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan bagaimana pentingnya kepimpinan itu dalam konteks kehidupan pada hari ini. Kerana telah digariskan untuk menjadikan kita sebagai pemimpin yang berkarisma atau pemimpin yang dapat memberikan pandangan keintelektualan dan sebagainya. Antara perkara-perkara yang perlu ada pada diri kita ialah dari segi integriti dan sebagainya. Dalam Quran sendiri disebutkan bagaimana model Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin yang patut dicontohi. Surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya pada Rasulullah SAW bagi kamu adalah contoh yang terbaik. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tidak kami utuskan kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi sudah jelas lagi bersuluh bahawa model kepimpinan yang sepatutnya kita gambarkan, yang sepatutnya nak kita jadikan sebagai sandaran model kepada kemajuan dan juga perubahan masyarakat dan organisasi yang nak kita capai ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar kepada kita, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi satu pedoman kepada kita untuk memilih pemimpin, menjadikan pemimpin sebagai yang terbaik, kerana ianya akan membawa kita kepada kepimpinan yang tuntas dan fleksibel. Akhir sekali tuan-tuan dan puan sekalian, masa yang diberikan pada saya sudah agak melebihi ya. Tak ada, masih lagi. Pukul 11. Tak apa, it's okay. Saya ucapkan terima kasih, tapi sebagai kesimpulan kepada syarahan saya pada hari ini, pemimpin sebenar adalah yang dicari, bukan mencari. Jadi maksud saya di sini, pemimpin yang sebenar adalah pemimpin yang dicari, bukan yang mencari. Kalau kita nak reflect keadaan tersebut, pada hari ini ramai yang mencari. Maksudnya dia yang banyak menonjol-nonjolkan nak jadi itu, nak jadi ini dan sebagainya. Tapi sejauh mana kekuatan orang-orang semua ini sebagai pemimpin? Misalnya dalam politik, dia lah nak jadi calon, dia lah nak jadi dan sebagainya, tapi belum tentu dia jadi pemimpin. Kerana dia mungkin boleh jadi ketua, tetapi belum tentu boleh jadi pemimpin. Sebab itu saya kata nak jadi ketua tu, ramai orang boleh jadi ketua, tapi nak jadi pemimpin perlulah mempunyai ilmu. Banyak perkara-perkara yang tadi disebutkan tadi nak jadi pemimpin itu. Perlu ada ilmu dan sebagainya, perlu ada kepribadian, perlu ada sikap profesional dan sebagainya. Kerana setengah orang pada hari ini dia hanya nak menonjolkan dirinya, tapi belum tentu lagi dia boleh jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang sebenar adalah yang dicari berdasarkan daripada karakter, pencapaian dia, kehebatan dia, kemahiran dia, berdasarkan pada bakat dia, berdasarkan daripada personality dia, berdasarkan daripada perwatakan dia, berdasarkan daripada dasar-dasar dan juga profesionalism yang ada, sifat-sifat yang ada macam sifat-sifat Nabi dan sebagainya itu. Maka itulah yang harus diletakkan sebagai pemimpin. Bukannya pilih sana, pilih sini, ataupun ambil sana, ambil sini tanpa percaturan-percaturan yang sebenarnya. Sebab itu saya katakan bahawa pemimpin sebenar adalah yang dicari, bukan yang mencari. Yang mencari-cari ini biasanya dia tak tahan. Pemimpin yang sebenar yang dicari itu, itulah yang punya daya tahan, itulah yang punya daya juang. Tetapi kalau pemimpin yang dia menawarkan diri dia dan sebagainya itu, tengoklah dari segi karisma dan juga daya tahannya. Dia tidak punya daya tahan dan juga jati diri bagi memacu perubahan. Jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang kita bicarakan tadi, sama ada pemimpin di peringkat industri ataupun di peringkat organisasi, ialah ibarat baling batu ke laut, dia akan menjadi pulau.
baling ke darat jadi pohon yang rendang. Pohon yang rendang yang akan dapat menaungi orang-orangnya, yang dapat memberikan keredupan, dapat memberikan keselesaan. Itu pemimpin. Kalau dia hanya mementingkan kantongnya sahaja, sedangkan orang lain terpaksa bayar tol hari-hari, contoh, tidak terdapat di negara kita, di negara Afrika barangkali. Jadi itukah pemimpin yang hendak kita cari. Jadi kita nak jadi pemimpin, tuan-tuan, perlu ada keikhlasan, integriti yang disebut sebagai leluhur insan. Jadi saya kira walaupun saya tidak dapatlah nak mengupas keseluruhan daripada buku tersebut, sebab sebagai orang pertama yang disebutkan oleh Datuk Wira Naib Chancellor tadi, saya berdepan dengan konflik juga ni. Nak memenuhi tajuk ke ataupun nak memenuhi pengalaman saya cerita ni masa tu. Jadi kalau nak memenuhi tajuk, macam tu tajuknya. Jadi itulah, saya pun dalam keadaan semikian, saya minta maaf kalau sekiranya tidak dapat memenuhi aspirasi dan juga hasrat sebagai syarahan perdana. Saya minta maaf di atas kekurangan saya. Tetapi sesungguhnya saya rasa sangatlah berbangga dan bertuah pada hari ini dapat berdiri di atas pentas ini setelah 20 tahun bersama-sama dengan UTM. Dan ada juga dia kata minta tangguh dan sebagainya, tapi tangguh saya kata bila? Bulan 10 saya dah pencen. Minta maaf dah pencen, bulan 7 dah pencen. Jadi tak adalah syarahan-syarahan lagi ni kan. Jadi sebab itu saya kata saya on jugalah, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan dan sebagainya. So saya harap elemen kepimpinan ini hendaklah juga diterapkan kepada graduan-graduan kita, terutama sekali graduan UTM ini, kerana mereka memang amat hebat dalam bidang kejuruteraan. Dari segi pasaran kerja saya dengar memang hebat, mudah dapat kerja dan sebagainya, terutama sekali bagi anak-anak kita pada masa-masa akan datang. Tapi nasihat saya rasa kita perlu terapkan nilai-nilai kemahiran insaniah ini, bukan hanya untuk mereka dapat kerja. Kemahiran insaniah ini bukan hanya semata-mata nak jadikan mereka tu dapat kerja itu, kerja ini, tidak. Itu barangkali memang satu keperluan juga. Tapi nak menjadikan anak-anak kita, generasi akan datang itu sebagai generasi yang seimbang dari segi kemahiran dunia dan akhirat, dari segi kemahiran kebendaan dan bukan kebendaan, dari segi kemahiran yang ada selama ini yang dia belajarnya di kuliah dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Pada hari ini anak-anak kita, saya cakap anak-anak kita, anak-anak saya lah juga, hari-hari tengok phone. Mak saudara, pak saudara datang pun lalu belakang je. Tapi ialah zaman sekarang ni pandemik, dia tak salam lah. Jadi khusyuk dah jadi budaya kita. Pergi majlis mana-mana pun khusyuk dengan telefon saja. Jadi kita perlu jadikan ini sebagai satu pengalaman kita, bahawa di IPT ini sebagai permulaan untuk kita membentuk graduan kita yang seimbang dari segi kemasukan ilmunya, kebendaan dan bukan kebendaan, supaya mereka nanti apabila keluar dalam masyarakat, mereka akan lahir sebagai insan yang terbilang gemilang. Bila disebut saja pelajar UTM, wah hebat. Jadi ini secara tak langsung juga akan melonjakkan nama Naib Chancellornya. Siapa Naib Chancellor UTM? Wah, Datuk Wira. Jadi itu kita yang nak Prof Zul. Jadi anak-anak kita itu terletak pada kita. Kita yang akan mencorakkan mereka ini. Akhir sekali, dah banyak kali saya kata akhir, kali ini betul-betul akhir lah. 2 rangkap pantun juga. Dari kota ke hujung tanjung, cuaca gelap di Tanjung Jara. Bicara saya tiba di penghujung, tersalah silap jangan dicela. Ada cempaka di tepi huma, ada semalu di tengah sawah. Ada ketika kita bersama, ada waktunya kita berpisah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas syarahan yang berbahagia Profesor Datuk itu tadi. Pemimpin sebenar adalah yang dicari, bukan mencari. Ya, ilmu dan kepribadian yang mantap ya adalah satu perkara yang perlu ada pada seorang pemimpin. Terima kasih. Sekejap. Saya lupa, Datuk Wira, nak ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jentera jawatankuasa
yang telah mengusahakan syarahan perdana yang diketuai oleh Profesor Madya Datuk Dr. Nolia, suaminya Dr. Mahdi, Dr. apa tu? Dr. Rahman, Dr. Syarul, pengacara majlis, lagi Azlin, Dr. Zanaria, ada. Okey, semualah saya tak dapat nak sebutkan. Saya ucapkan terima kasih. Mereka ni telah betul-betul lumus sejak berapa bulan kebelakangan ini. Dekannya, Allah sedihnya saya, dekan tak sebut pula. Terima kasih Puan Dekan. Terima kasih di atas peluang yang diberikan pada saya, Dekan, Profesor Dr. Safia dan seluruh jentera jawatankuasa IPTK yang telah menggerakkan dan membantu saya. Tanpa mereka saya rasa saya tak dapat nak menjayakan program yang begitu hebat pada ini. Terima kasih Datuk Ira dan juga Prof Zul di atas peluang dan kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah syarahan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Bendora dengan tajuk kepimpinan yang sudah tentunya menjadi tulang belakang dalam memacu sebuah organisasi khususnya di universiti. Dan untuk pengetahuan semua, siri syarahan perdana ini juga boleh diikuti melalui Facebook Live UTM dan setakat ini kita telah mempunyai hampir 250 orang yang mengikuti secara langsung ini. Dimohon yang berbahagia Profesor Datuk terus kekal berada di atas pentas dan majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim, Naib Chancellor UTM dengan diiringi oleh Div-Div kehormat untuk naik ke atas pentas seterusnya menyempurnakan majlis pelancaran buku pada hari ini. Silakan Datuk Wira untuk melancarkan buku pada hari ini. Ayo hadirin, kita berikan tepukan gemuruh di atas pelancaran buku Brunei, Bandar Ketamadunan Islam itu tadi. Terima kasih yang berbahagia Datuk Wira, Naib Chancellor. Seterusnya, dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Bendora bagi menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Wira, Naib Chancellor. Dipersilakan. Untuk makluman semua, cenderahati ini merupakan koleksi penulisan dan penerbitan Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib yang telah diterbitkan oleh penerbit Universiti UTM.
Seterusnya, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Wira Naib Chancellor untuk menyampaikan cenderahati kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib bin Dora. Dipersilakan. Akhir sekali, majlis mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Safiah binti Siddiq, Dekan IPTK, bagi menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib. Dipersilakan. Cenderahati ini merupakan cenderahati kenangan dari seluruh warga mantan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan PBPI yang pernah berada di bawah pimpinan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib selama tempoh 4 tahun. Sedikit pantun untuk Datuk. Inang-inang padi Pak Daik, padi tak sama rupa bunganya. Sungguh kami kenang budi Datuk yang baik. Tidak kami di PBPI lupa selama-lamanya. Terima kasih Datuk. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wira Naib Chancellor, Profesor Datuk dan Profesor Madya Dr. Safiah Siddiq. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Wira, Dekan IPTK dan Div-Div kehormat untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan dimohon Yang Berbahagia Profesor Datuk untuk kekal berada di atas pentas sekali lagi untuk acara seterusnya. Kini tibalah masa untuk majlis mempersilakan Datin Hajah Zubaidah binti Mat Ros, isteri kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk, untuk naik ke atas pentas dan menyampaikan hadiah kasih sayang untuk suami tercinta. Dipersilakan. Pujangga mengatakan di sebalik berdirinya seorang lelaki yang hebat adalah seorang wanita yang hebat. Dan majlis turut sama mengalu-alukan kedatangan anak-anak Manan. Love you so much. Thank you and thank you. Majlis turut sama mengalu-alukan kedatangan anak-anak Muhammad Syafiq, Muhammad Syazwan, Muhammad Syah Izzat, Nur Alia Natasha dan Muhammad Syahmi, menantu serta cucu pada hari yang bersejarah ini. Terima kasih Yang Berbahagia Datin dan Profesor Datuk. Dipersilakan anak-anak, menantu dan cucu-cucu kesayangan kedatangan anak-anak Datuk hari ini adalah satu kejutan khas yang kami bawakan untuk sesi bersejarah pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Datin dan Profesor Datuk. Dipersilakan keduanya untuk kembali semula ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Hadirin sekalian,
Untuk pengetahuan semua, sesi bergambar telah pun diawalkan pada pagi tadi dan dengan sempurnanya penyerahan cenderahati kasih sayang sebentar tadi, maka sempurnalah sudah majlis siri syarahan perdana kita pada hari ini. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wira Naib Chancellor, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Bendora, Div-Div Kehormat serta semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Wira Naib Chancellor, Yang Berbahagia Profesor Datuk serta Div-Div Kehormat untuk ke bilik jamuan yang telah disediakan. Para hadirin dimohon berdiri.